Okay, hi korang. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, okay? Please belanja Atin subscribe. Okay. Hari ni Atin nak share pengalaman Atin. Main titi sejani, miscarry, lepas tu pregnancy, story semua kan. Okay. So selalu orang tanya macam mana Atin ikhtiar, macam mana, ada tip tak. Okay. So hari ni Atin nak share dengan kawan-kawan Atin. So Atin buatkan satu video ni untuk diorang semua. So untuk korang juga yang tengah TTC. Okay. Okay, kita start dengan Atin punya TTC journey dulu. Okay, Atin dengan Aim kahwin 2015 bulan 12. Lepas tu kita orang dah start BJJ. Okay, masa tu kita orang ingatkan lepas kahwin senang je dapat anak, tapi silap. Okay, kita orang punya mindset tu silap lah. Okay, rupanya rezeki tu semua daripada Allah. Okay, kita usaha, selebihnya Allah lah yang bagi kan. Allah yang memberi rezeki, maha memberi rezeki. Okay. So 2017, selama setahun tu Atin belum direzekikan lagi zuriat. Okay, dalam masa tempoh setahun tu tipulah kan. Tak down, memang sangat-sangat down. Sebab Atin masa tu tak pandai lagi nak nak kontrol Atin punya emosi, Atin punya kemarahan. Memang sangat-sangat jiwa muda lah orang cakap. So tapi berbanding dengan Aim sangat-sangat cool down, sangat-sangat penyabar lah jenis orang. Okay, dia memang sangat-sangat, orang tanya dia pun dia okey je. Tapi bagi Atin emosi sikit lah. Tu dululah masa Atin TTC tu. Lepas tu tahun seterusnya baru boleh terima orang tanya. Okay. Okay, ni lagi satu tip daripada Aim. Sebenarnya penerimaan kita tau sebenarnya. Okay, kita punya otak yang set benda tu nak jadi negatif ataupun positif. Okay, penerimaan kita sebenarnya. Kalau orang tanya bila nak ada anak, okay, kita dah set orang tu negatif, dan kepala otak kita dah set orang tu negatif, jadi penerimaan tu jadi negatif, macam tu. So Aim selalu ingatkan Atin, kalau orang cakap, kita terima dengan positif. Otak kita tu kena set jadi positif, jadi penerimaan kita jadi positif lah, macam tu. Okay, seterusnya, okay, Atin selama setahun tu kosong, tak ada rezeki lagi. Sangat-sangat stres, sangat-sangat down, sangat-sangat tekanan. Okay. Lepas tu 2017 bulan 2 Atin diberi rezeki mengandung anak yang pertama, tapi tak berjaya survive sebab dia ectopic pregnancy. Okay, ectopic pregnancy tu kehamilan luar rahim. Okay. Okay. Lepas tu okay. Okay, Atin cerita sikit lah pasal miscarry ni. Okay. Okay, macam mana boleh ectopic pregnancy tu Atin tak sure macam mana, sebab doktor pun tak ada cakap macam mana. Tapi perjalanan yang Atin lalui, okay, masa tu memang sakit perut, sangat-sangat sakit perut. Lepas tu dekat kita punya ulu hati, dekat pusat tu memang sakit. So siapa-siapa yang pernah period pain tu tahulah macam mana sakit period pain tu kan. Tapi ni lagi sakit. Okay, memang sangat-sangat sakit. So lepas tu kita orang pergi klinik yang kita orang buat check up selalu dekat Jalan Patah tu, klinik Rozikin. Kat situ kita orang buat check up. Lepas tu doktor cakap tak ada, kosong. Atin punya rahim tu kosong. Tapi kalau ikutkan dah 8 minggu macam tu. Lepas tu doktor suruh datang lagi 2 minggu untuk check up lagi sekali lah, buat scan kan. Tapi tak sampai 2 minggu tu dah bleeding. Okay, dah spot brown, dah keluar spot brown dulu dah. So makin sakit, makin sakit. Lepas tu terus datang balik dekat klinik tu. Doktor cakap kemungkinan ectopic pregnancy, kena cepat-cepat pergi jumpa pakar lah. Kalau tak memang risiko. Sebab
kalau dah pecah, risiko nyawa pun boleh maut. Okey. So memang sangat-sangat kena berhati-hatilah kalau siapa yang ada yang suspek luar rahim tu. Okey. Lepas tu dah pergi SSA kata mungkin mengandung anggur ataupun memang kemungkinan juga ectopic pregnancy. Okey. So doktor nak buat DNC lah ataupun keluar sendiri kan. Tapi kita orang pilih nak keluar sendiri sebab kita orang decide kalau betul benda tu ada kan, janin tu ada, anak tu ada, biar dia keluar sendiri. So doktor bagilah kita orang keluar. Lepas tu dah keluar tu doktor pesan lah kalau ada sakit lagi boleh datang semula dekat hospital. Tapi petang keluar, malam tu kita orang terus datang balik semula sebab sakit lagi. Dia ectopic pregnancy ni dia datang sekejap tau sakit dia. So memang tak boleh buat main lah ectopic pregnancy ni. Memang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Okey. Lepas tu dah datang balik hospital Aminah, tak diterima sebab kandungan tu tak besar lagi. Dia kena 5 bulan ke atas tak silap kalau nak masuk emergency lah macam tu. Lepas tu dia cakap lah, dia suruh pergi hospital Ismail. Okey, kita orang malas nak macam complicated kan, kita orang terus pergi hospital Ismail. Lepas tu terus masuk, doktor cakap apa semua. Lepas tu doktor terus suruh puasa. Besok terus booking OT, terus masuk OT besok. So sebelum masuk OT tu banyak gila lah, memang banyak kali lah kena scan atas bawah semua kan. Lepas tu doktor cakap betul. Kat Sultan Ismail baru jumpa lah kan. Doktor cakap betul ectopic pregnancy dia ada dekat sebelah kanan. Janin tu ada kat dalam tube sebelah kanan. Okey. Lepas tu kena keluarkan lah sebab memang tak boleh survive. Dia takkan boleh hidup dekat tube tu. Okey. Lepas tu dah masuk OT tu kena tebuk 3 lah. Atin lupa lah apa namanya prosedur tu. Tapi memang kena tebuk 3. Lepas tu kena buang tube sebelah kanan. So Atin sekarang ada 1 tube saja. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki juga walaupun 1 tube. Okay, nanti Atin cerita lagi lah seterusnya. Okay, lepas tu dah kena buang tube tu, tinggallah 1 tube je kan. Okay, lepas tu dah balik tu pantang lah tanpa anak. So sangat-sangat sedih. Tapi Alhamdulillah dapat juga surprise ke Aim, anak yang pertama. Memang sangat-sangat sebab kandungan yang pertama. Diberi rezeki dapat surprise ke Aim. Dapat menangis sesama bila dapat tahu berita gembira. Memang excited. Okay. Dan sempat buka buku pink juga. Ni buku pink anak pertama. Lepas tu dah keluar daripada hospital tu, kena pergi klinik lah, batalkan buku pink ni. Okay. Lepas tu hari-hari nangis. Okay, hari-hari nangis. Lepas dah okey, dah reda semua, dah okey, jalankanlah kehidupan macam biasa. Okey. Lepas tu lepas 6 bulan, bulan 9 2017 Atin pregnant lagi. Alhamdulillah lah, berjaya. Tapi pun sama tak dapat survive sebab keguguran, kandungan tak menjadi, blighted ovum kata doktor. So tak menjadi. Masa tu Atin okey. Masa tu Atin ada PT. Okey, masa tu Atin ambil PT personal trainer dengan coach Kama. Okey. Atin dengan dia ambil PT. Masa tu setengah PT tu tiba-tiba macam nak muntah. Lepas tu macam masuk angin kan perut. Tapi kalau jenis orang yang selalu sukan beban ni kan, biasa memang macam tu kan, betul tak? Biasa macam tu lah. Lepas tu
tengah buat PT tu tiba-tiba muntah. So masa tu tak fikir lagi pregnant. Okay, ni kos kamar. Okay, ni dia punya, nampak tak? Macam mana nak fokus Syah? Okay, nama IG dia Kamar Haidee. Okay, ni dia memang fokus untuk orang perempuan saja. So memang baguslah Atin ambil PT dengan dia. Okay, so nanti yang tu Atin cerita juga. So ni Atin nak cerita yang pasal kandungan yang kedua dulu. Okay, masa tu tak tahu pregnant sebab masa tu memang tengah aktif buat PT. Okay, lepas tu lagi satu, masa tu dah lambat tak silap, dah lambat period. Tapi nampak tak? Masa ni tak sempat buat buku pink, tapi adalah letak kat dalam kertas. So ni lah dalam kertas ni. Semua doktor-doktor yang check semua dia letak dalam kertas. Kita catat dalam kertas je lah, sebab tak buka buku pink lagi kan. Sebab masa tu macam dah macam tahu macam tak dapat survive kan. So ni dah lambat tapi UPT dia negatif tau. Lepas tu makin lama baru dia positif. Nampak tak? Hari yang dah lambat 15 hari tapi UPT negatif. Okay, lepas tu hari yang ke-20 macam tu baru positif, tapi dah start bleeding. Masa tu kita orang dah reda dah, sebab memang tahulah takkan dapat survive lah kan. Kita orang memang masa tu memang dah reda, betul-betul reda. Kita orang tak nangis pun, kita orang tunggulah selanjutnya doktor cakap apa kan. Okay, masa tu pergi hospital kan, check up. Dapat surat macam ni. Yang kita orang takutkan masa tu, takut ectopic lagi sekali sebab tube tinggal satu kan. So kalau ectopic lagi sekali, takut sebelah kiri pula kena remove. So nak dapatkan anak tu susah lah, sebab kalau dua-dua tube dah tak ada, kena IVF. So IVF pada kita orang memang sangat amount dia pun sangat kita orang memang tak mampu lah. So memang kita orang takutkan tu je lah. Kalau yang masa pregnant nombor 2 tu, jadi kita orang takutkan tu. So terus pergi buat check up. Doktor kata letter over, kandungan tak menjadi. Sebab scan nampak tapi tak membesar dengan baik lah. So doktor kata tunggu lagi 2 minggu. Kalau lagi 2 minggu dia tak turun, baru datang semula lah. Tapi Alhamdulillah lah, memang dipermudahkan. Dia turun sendiri. Okay, turun sendiri, keluarlah janin tu. Kita orang datang semula hospital Ismail. Doktor cakap ya betul tu memang luar rahim lah. Okay, lepas tu luar rahim, sorry. Memang janin lah. Okay, lepas tu bulan April 2018, Alhamdulillah direzekikan lagi sekali pregnant. Semula dapat Sofia, Akikis Nina Sofia. Okay, Alhamdulillah lah. Okay, selama almost 3 tahun macam tu, Atin dengan Aim memang PJJ. So dapat Sofia ni baru dapat rumah. Alhamdulillah lah. Sebab Sofia ni pun rezeki kita orang melimpah. Okay, walaupun bukan dengan duit, adalah side-side lain yang rezekinya melimpah ruah. Alhamdulillah. Okay, so seterusnya Atin nak share tip daripada Atin sendiri yang Atin buat. Sebab selalu orang tanya macam mana berjaya kan. Walaupun Atin punya TTC tu taklah lama sangat macam orang yang lain kan, tapi Atin berusaha jugalah. Okay. Okay, tipnya. Okay, Atin dah buat list dah. Semoga poin-poin yang Atin nak cakap ni, yang Atin dah tulis ni, Atin bagi tahu korang lah. Sebab takut kalau tak tulis, takut cakap yang meleweh pula. Okay, so
tip yang pertama, okey, healthy food, healthy life. Lepas tu cut sugar, jangan ambil fast food, processed food, junk food, semua Atin memang cut masa tu. Okey, kandungan yang pertama Atin buat Atkins, tapi Atin tak happy lah dengan diet tu, sebab diet tu macam crash diet kan, sebab Atin tak ada ilmu sangat masa tu. Tapi Atin ikut juga support group daripada Facebook, tapi stres tak okey kot dengan Atin, tapi dengan orang lain okey lah. Tapi Alhamdulillah ada juga positive result lah. Memang turun badan, berat turun lah, tapi Atin tak happy. Okey, yang first sekali diet. Okey, walaupun korang tak obesity, dia macam ni, walaupun korang tak obesity, korang punya tak mustahil korang punya dalaman tu okey tau. Kalau korang macam mana nak cakap korang punya okey macam ni, kalau korang nak tahu selebihnya, korang kena join PT lah. Sebab kalau korang join PT, korang akan dapat ilmu tau. Coach korang akan guide korang. Daripada situ baru korang faham lah apa yang Atin nak sampaikan ni. Sebab Atin ni bukan dalam bidang tu, jadi Atin takut tersalah cakap. Tapi memang diet ni memang memang dia membantu semualah. Okey, bila kita jaga makan, kita punya dalaman ni pun okey. Okey, automatik dalaman kita pun terjaga. Okey, kalau tak percaya boleh cuba. Okey. Lepas tu kandungan yang kedua pula, masa kandungan pertama tu Atin menjadi pregnant sebab asbab dia Atin buat diet, tapi diet Atkins. Tapi Atin tak happy, stres. Okey. Diet yang lepas tu kandungan yang kedua pula, Atin alhamdulillah Atin jumpa Coach Kama ni, dia guide Atin macam mana cara makan, macam mana cara senam, sukan beban semua kan. Alhamdulillah Atin lebih okey, lebih faham pasal diet. Lepas tu buat suku-suku separuh tu lebih selamat lah sebenarnya. Okey, daripada korang diet yang boleh je nak ikut diet yang macam sekarang ni kan, tapi yang lebih selamat suku-suku separuh lah. Okey, dia lebih baik. Okey, kalau macam korang nak hire Coach Kama tu, boleh lah pergi dia punya Instagram yang Atin tunjuk tadi. Okey, yang kedua belajar cari ilmu tentang TTC. Okey, banyakkan membaca. Atin masa TTC tu pun memang banyakkan baca, macam buku-buku Mariam kan. Masa tu pernah ada viral buku-buku Mariam yang pasal satu kakak ni dia ada anak kembar tapi seorang tu meninggal. Korang kena cari buku akak tu, memang sangat-sangat memberi motivasi. Okey, buku Mariam tu Sofia buat main. So dari dekat ruang tamu, jadi susah nak ambil, dia tengah tidur, takut kacau dia pula kan. So dia buat main tadi, jadi tak boleh nak tunjukkan lah buku tu macam mana. Okey, ni buku yang kedua Atin baca. Okey, buku ni pun sangat-sangat bagi motivasi, sangat-sangat best. Okey, anak jika tiada bersangka baiklah dengan Allah. So buku-buku ni pun antara buku-buku yang sangat bagi motivasi. Okey, korang kena cari buku-buku yang macam ni sebab dia sangat-sangat bagi motivasi. Okey, jangan malas korang kena banyakkan membaca. Kalau korang tak banyakkan baca, siapa lagi nak tolong korang melainkan diri sendiri. So kalau korang malas memang susah lah, sebab memang kena juga baca, kena juga tanya senior-senior yang dah lama TTC kan. Korang kena tanyalah, tak boleh lah diam je. So tip yang seterusnya yang Atin buat, okey, belajar cari waktu subuh. Okey, sebenarnya ada beberapa cara nak cari waktu subuh ni. Antaranya boleh guna app yang dekat phone tu, tapi tu lebih prefer yang jenis orang yang tak ada masalah kesihatan ke. Lepas tu dia punya cycle period okey.
memang tak ada masalah lah kalau nak guna app tu. So memang boleh guna lah. So kalau macam jenis macam Atin ni memang kena extra sikit lah usaha dia. So Atin guna OPK. Okay, OPK tu guna kaedah urine. Kita macam buat test pregnant UPT tu, urine, lepas tu kita check lah. Okay, macam sekejap. Okay, macam ni lah. Kena apa, record. Dia macam test pregnant tapi dia bukan test pregnant. Okay, lagi satu kaedah guna thermometer apa tu yang cek suhu tu, guna yang tu, kaedah BBT. Tapi yang tu Atin tak fasih sangat, tak mahir sangat lah. Tapi korang boleh juga cari rujukan BBT tau. Okay, korang boleh belajar juga lah guna kaedah tu. So macam Atin ni, Atin sebab PJJ kan, jadi Atin kena extra sikit lah ikhtiar nak cari waktu subuh tu. Sebab kadang-kadang Ain balik Atin tengah period, kadang-kadang Ain balik waktu subuh dah lepas, macam tu. Jadi memang kena monitor lah waktu subuh ni sebab kita orang PJJ kan. Okay, yang seterusnya, tip yang seterusnya mengurut. Okay, yang mengurut ni korang kena cari orang yang bertauliah, yang betul-betul nak tolong korang lah. Bukan saja-saja mengurut untuk cari income. Okay, sekarang dah banyak yang macam tu, tapi taklah semua. Tapi biasanya macam tu lah. Orang selalu mengurut saja untuk jadi side income kan. Tapi itulah dia kan. So kalau korang macam Atin ni bernasib baik sebab sebelah rumah mentua tu rumah tukang urut. Okay, memang dia tahulah segala-segalanya. Sebab Atin daripada anak pertama sebelum ada Sofia, lepas tu time TTC memang dengan dia je lah mengurut. Okay, lepas tu okay, disarankan tip yang seterusnya lepas korang ikhtiar, segala ikhtiar dah usaha. Okay, seterusnya korang disarankan selepas 1 tahun kahwin, kalau tak pregnant lagi, bolehlah jumpa doktor. Okay, dengan doktor korang bolehlah buat ujian kesuburan ataupun rawatan kesuburan. Okay, dua ni beza tau, ujian dengan rawatan ni. Ujian ni macam untuk cek korang okey ke tak, macam scan, lepas tu cek darah, ECG, lepas tu sperm test, macam tu. Lepas tu last sekali tebuk 3 tu lah, yang macam Atin cakap tu. Itu untuk masalah yang lebih detail lah. Kalau macam tu ujian kesuburan. Okay, kalau macam rawatan kesuburan ni, ni pilihan-pilihan yang ada, yang lepas korang cuba tapi tak berjaya lah. Tapi yang ni lebih prefer yang dah bertahun, lepas tu memang ada masalah. Okay, kalau yang macam setahun tu kena buat ujian lah, macam tu. Okay, tak perlu malu. Okay, sebenarnya sebab kalau korang malu, usia makin bertambah. Bila bertambah, nak dapatkan anak tu dah berkurangan tau. So rawatan kesuburan ni pula macam ubat subur, IUI, IVF, ICSI. Okay, yang ni untuk prefer yang dah lama, yang dah bertahun macam tu kan, yang memang ada masalah. Okay, kalau macam IVF ni anak yang tabung uji tu yang macam Siti Nurhaliza tu lah, macam tu. Itu rawatan yang disediakan lah. Yang terakhir. Okay, kalau korang dah tak ada pilihan lain macam tu. Tapi kena ada prosedur dia jugalah, kena ikut hospital-hospital yang korang buat tu. Dia tak boleh suka buat. Dia ada prosedur dia juga. Okay, lepas tu korang kena cari cycle yang positif. Okay, cycle yang positif tu korang macam orang-orang yang positif, orang-orang yang support korang kan. Contohnya macam support group daripada Facebook ke kan. Okay, dekat Facebook banyak tau group support yang untuk TTC.
Okay, korang jangan masuk grup yang macam ibu-ibu mengandung tu sebab kita belum pregnant lagi kan. So diorang penerimaan diorang lain lah dengan orang yang macam kita ni. Jadi korang kena cari group support yang macam doakan hamil. Kat sini ada beberapa grup lah dekat Facebook. So nanti korang boleh research lah. Okay, doakan hamil 2015, TTC Malaysia SIN 2012. Tapi yang grup ni memang sangat-sangat garang. Okay, admin dia bukan suka korang boleh masuk. Lepas tu korang kena rajin membaca kalau korang nak masuk grup dia. Korang tak boleh suka tanya, masuk rumah orang tanya, lepas tu korang kecam dia orang. Tak boleh. Grup ni memang sangat-sangat tegas. Okay. Lepas tu TTC Fertility Support Group Malaysia, Sahabat IVF, Bayi Tabung Uji IUI. Okay, ectopic pregnancy. So grup ni memang sesuai macam orang yang tengah TTC. Okay. Okay, seterusnya tip daripada Aim sendiri yang Aim amalkan. Okay, Aim pun healthy food. Aim memang aktif sukan juga. Okay, healthy life. Lepas tu kalau boleh berhenti merokok lah. Tapi macam Aim tu dia tak berhenti merokok pun, dia kurangkan merokok. Lepas tu dia minum susu. Okay, jangan ingat lelaki tak kena merancang, kena juga. Sebab ada je lelaki yang tak ada sperm, yang sperm dia bengkok apa semua. So memang diorang pun kena juga ikhtiar sama dengan isteri lah. Bukan isteri sahaja. Okay. Okay. Lepas tu kita ni suka sangat anak tu sebagai titik fokus kebahagiaan. Memang tak nafikan lah, anak tu memang buat kita bahagia, gembira kan. Tapi sebenarnya ada je Allah tu hadiahkan kita side lain tau. Kita ni cepat sangat lupa. Ada je rezeki lain yang Allah bagi sebenarnya. Okay. Okay, Allah ni maha memberi, maha pemurah. Okay? Allah tahu bila dia nak bagi. So korang memang kena usaha, ikhtiar, cara doa tu pun kena tukar. Lepas tu banyakkan sedekah. Okay. Lepas tu lagi satu, memang selalu kena bersyukur. Okay, bersyukur. Ni yang Aim ajar. Okay, memang selalu kena bersyukur lah. Okay, setiap bangun pagi cakaplah Alhamdulillah, terima kasih ya Allah bagi kita nafas lagi. Okay. Okay, yang ni paling penting. Okay, semuanya milik Allah. Okay, Allah boleh bagi, Allah juga boleh tarik. Okay, ni pengalaman hati dengan Aim sendirilah yang kita orang dah alami. Okay, nampak tak? Kan dengar yang pertama, Allah boleh bagi, Allah boleh tarik semula. Okay, Allah boleh bagi, Allah boleh tarik. Allah juga berhak mengambilnya semula apabila semula apa yang kita ada semuanya pinjaman sahaja. Okay, apa yang kita tak dapat di dunia bakal disediakan di akhirat, yang lebih besar di akhirat kelak. Okay, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay. Okay, bagi Atin, fasa TTC ni fasa emosi dengan usaha. Okay, sekarang ni fasa pengorbanan. Okay, yang luar biasa pada Sofia. Okay, sangat-sangat. Sebab okay, masa TTC emosi yang kena, banyak main emosi lah dengan usaha. Okay, lepas Sofia lahir, itulah yang sebenar-benarnya struggle is real. Itulah sebenar-benarnya. Okay, sebenar-benarnya lepas anak lahir, parenting in life commitment. Okay, memang sangat-sangat kena tanggungjawab lah. Okay, antara tip yang Atin nak share juga dengan korang, sebelum korang berjaya pregnant tu, korang kena juga cari juga ilmu parenting, pregnancy, bersalin, lepas tu berpantang, penyusuan. Okay, parenting. Okay, sebab kadang-kadang macam Atin pun Atin terlepas juga. Sebab Atin fokuskan nak dapatkan anak je, tapi yang macam penyusuan, berbantang, Atin tak ambil serius sangat. Tapi sebenarnya benda tu pun penting tau sebenarnya. Okay.
So memang apa pun memang Atin bersyukur sangatlah dapat merasa fasa TTC tu. Okay, memang banyak sangat kenangan manis, kenangan pahit dengan Ain. Sekarang dah ada Sofia, Alhamdulillah. Okay, so inilah sikit sebanyak cerita Atin. So mudahan bagi korang bagi korang inspirasi juga, dan mana yang tengah TTC, Atin doakan korang berjaya hamil dan dapat zuriat dan amanah yang Allah berikan ni, insyaAllah. Amin, 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 amin. Okay. Dan kepada semua orang yang selalu bertanya tu, korang boleh tak tukarkan tanya bila nak ada anak tu, korang tukarkan doa. Korang doakanlah diorang daripada korang asyik tanya je kan. Sebab daripada dulu Atin selalu percaya, Atin percaya setiap yang orang doakan Atin tu, antara satunya mesti doa dia diangkat di sisi Allah, insya-Allah mesti diangkat. Adalah salah seorang mesti doanya diangkat sebab hati dia baik kan. So sebab itulah korang tak payahlah tanya, kesian kot, sebab diorang dah dalam fasa TTC. Lepas tu bermain dengan emosi. So sangat-sangat emosi diorang tu sangat-sangat sensitif lah. So thank you korang. Itu je tip daripada Atin dan Atin punya cerita. Macam short sendiri kan. Okay, thank you korang for watching. Jangan lupa subscribe. Nanti Atin akan share lagi video yang akan datang pasal OPK. Okay, Atin akan share dengan korang macam mana nak guna OPK tu lah, untuk cari keseluruhan. Suka tak? Okay, so thank you korang for watching. Jangan lupa subscribe. Okay, belanja Atin 1 subscribe. Okay, bye. Okay, sebelum tu korang boleh sebarkan juga video ni untuk rakan-rakan korang yang tengah fasa TTC ni. Mana tahu tip yang daripada Atin sharekan ni diorang salah satu asbab diorang juga berjaya. Siapa tahu kan. Okay, thank you korang. Okay, bye.